بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 117, baris yang ke-9 daripada bawah. 9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan lawan nadamah, dan lawan nadamah itu tetap nafsu, tetap diri. Dan lawan nadamah, nadamah ni sesal. Nadamah ni sesal. Buat satu-satu kebajikan kemudian sesal. Ini ada juga seumpama tu. Dibuat satu-satu kebajikan, contohnya dia belajar agama kemudian jadi sesah dia belajar agama ni. Sebab apa? Payah nak kerja sekarang, contoh. Dia belajar agama, dia sesah. Sebab apa? Dah duk sibuk. Orang duk sibuk kerja buat, dia duk sibuk belajar. Ini sesah orang panggil. Lawan nadamah itu tetap nafsu, tetap diri atas melakukan perkara yang baik. Buat, jangan duduk sesah. Oh, nyesah ni. Kadang-kadang gitu juga, nyesah tolong orang. Allah, nyesah sungguhlah. Kita derma banyak. Sekarang ni duit tak ada dah. Masa derma banyak tu duit ada. Oh, nyesah masa tengah senang tu derma banyak, contohnya lah. Dalam masa senang dia mau banyak, lepas susah masa senang tu dia mau sedap-sedap sangat. Kalau sipang tak jadi susah sekarang, contoh. Sesat nadamah, lawan dia tetap nafsu, tetap diri atas mengerjakan perkara yang baik. Teruskan perkara yang baik. Nak sesat kenapa? Itu lawan kepada nadamah. Pembicaraan 10 perkara yang mencederakan aman. 10 perkara yang mencederakan aman. Kemudian didatangkan lawan dia. Terdahulunya lawan nifak, ikhlas bagi aman. Buat aman semata-mata kerana Allah. Jangan buat amal kerana nak dapat selain daripada Allah. Nak buat amal nak dapat selain daripada Allah, termasuk pahala ataupun syurga sekalipun, dia panggil nifak, berpura-pura seperti taat akan Allah, tapi sebenarnya bukan kerana Allah, kerana nak pahala, nak syurga, contohnya lah. Itu bicara bab nifak. Ini bicara bab ketinggian ni. Bicara bab syariat ada salah apa pun. Dan lawan riak terdahulunya ikhlas menuntut pahala. Riak ni wa amal kebajikan nak dapat duniawi.
Sekurang-kurangnya wa amal untuk dapat ukhrawi, nak dapat akhirat syurga. Itu ikhlas menuntut pahala. Ikhlas nombor 2 lah. Ikhlas lawan nifaq, ikhlas bagi amal, tu wa amal ibadah semata-mata kerana Allah, tidak ada kerana lain, walaupun kerana lain tu syurga sekalipun. Nak syurga, ada kepura-puraan dari situ. Nifaq ni pura-pura lah. Turut perintah Allah, tapi nak barang milik Allah, bukan nak Allah, ada panggil nifaq. Tapi ini bicara bab ketinggian ni. Kemudian hak riak ni, hak riak ni lah. Hak ni hak haram, ijma' ulama hak riak ni. Mana riak? Wa amal kebajikan nak dunia semata-mata. Lawan dia ikhlas menuntut pahala. Wa amal kerana nak pahala, kerana nak akhirat. Lawan takhliq pula, tunggal ibadah bagi Allah. Takhliq ni menuntut pahala setengah, menuntut duniawi sepenuh. Itu takhliq capu. Nak capu. Hak ikhlas menuntut pahala ni solid kerana nak pahala 100%, kerana nak syurga. Hak takhliq capu ni nak pahala, nak syurga sebahagian, nak duniawi sebahagian. Jadi takhliq ni ikhlas menuntut pahala separuh, riak separuh. Itu takhliq. Pada ni dia capu. Capu macam mana? Ikhlas menuntut pahala separuh, riak nak duniawi separuh. Itu takhliq. Lawan dianya tunggal ibadah bagi Allah semata-mata kerana Allah, termasuk semata-mata menuntut pahala. Jangan capu dengan menuntut dunia. Itu hak lawan pada takhliq. Cuma hak takhliq ni macam sebut dah sebelum ni, pandangan Imam Ghazali, kalau kerana akhirat lah, kerana nak pahala akhirat lebih daripada separuh, kerana nak manfaat dunia 40%, 30%, maka dapat pahala sekadar ikhlas menuntut pahala tu banyak mana? 60%. 40% kerana dunia, maka terbatal pahala 40%, kekal pahala 60%. Itu pandangan Imam Ghazali. Tapi batal jugalah. Mana takhliq ni di antara sifat hati yang membatalkan pahala ibadat. Mana membatalkan juga. Tapi bukan batal sepenuhnya. Batal lah. Sebab 40%, 30% tu riak kerana nak dunia. Batal pahala 40%, 30%. Batal jugalah. Yang mencederakan amal juga. Yang mencederakan amal bicara sekarang adalah riak dengan ujub. Yang mencedera, yang membatalkan pahala amal. Kemudian adakah hanya 2 perkara ni sahaja? Sebab Imam Ghazali datangkan 2 ni je. Imam Ghazali datangkan 2. Imam Ghazali mengatakan bahawa kerana 2 ni lah yang menjadi punca kepada sifat-sifat lain yang mencederakan amal. Maka didatangkan lagi 10 sifat yang mencederakan amal. Dalam 10 tu dimasuk riak 1, ujub 1. Dia 8 lagi lah tambahan dia. Jadi takhliq ni termasuk yang mencederakan amal. Tapi kalaulah takhliq ni 50-50, itu terbatal pahala sepenuhnya. Tapi tak ada dosa. Tak ada dosa. Al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebajikan akan menghilangkan kejahatan. Ikhlas 50%, riak 50%. Ikhlas 50% ni al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Dia menghilangkan dosa riak 50%. Tapi pahala tak ada lah. Pahala tak ada. Kemudian riak kerana dunia 60%, maka neraka. Itu pandangan Imam Ghazali. Dia buat amal kebajikan agama adalah sedikit-sedikit di hati itu kerana Allah, tapi yang besarnya kerana duniawi, itu neraka. Itu pandangan Imam Ghazali rahimahullah. Ini hak takhliq.
bercampur dalam amal ibadah kerana Allah dan juga kerana dunia. Maka lawan takhlid adalah tunggalkan ibadah bagi Allah. Dan lawan man apa ni? Bangkit, ungkit, menyerah amal bagi Allah. Kita tolong orang, jangan ada ungkit-ungkit lah. Walaupun orang yang ditolong tak berterima kasih, orang yang ditolong menyakiti kita pula contohnya, biarlah ke dia. Lepas tu kita tolong dia, serah amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ditolong tu terima kasih pun tidak, dia buat musuh pula orang tolong dia, lepas dia senang. Lepas tu nak ungkit, tak payah ungkit. Lawan, kalau ungkit dia membatalkan pahala. Lawan dianya menyerahkan amal bagi Allah. Menyerahkan amal bagi Allah. Kita tolong terdahulunya kerana Allah. Orang yang ditolong jadi seumpama tu, dia dengan Allah. Tak ada apa-apanya. Menyerah amal kepada Allah. Yelah kadang-kadang kita punyalah bersungguhnya kita dengan duit lagi dan tenaga lagi, terbenalah satu masjid, satu madrasah. Tiba-tiba kemudian orang yang pegang masjid madrasah tu tak peduli dah kitanya. Hak banyak keluarkan duit, banyak menggunakan tenaga buat pembinaan tu. Atas ada okey-okey lah. Oh, kalau tak kerana aku tolong tak jadi masjid tu, tak ada okey-okey lah. Menyerah amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari mana timbul ukit-ukit ni? Tu ada masalah lah tu. Pada masa dia buat amal dahulu, dia infak dengan duit, dengan tenaga untuk pembinaan, tidak solid kerana Allah. Mungkin takhlid contohnya, nak kata riak sepenuhnya tidak, mungkin takhlid lah, ataupun riak, tapi takhlid tu ada riak lah separuhnya, kerana Allah, tapi ada juga kerana nak suruh puji, tapi lebih kerana Allah, tapi ada dok riak, ada. Daripada kerana ada riak adalah akhirnya orang dok puji, mungkin dia pun ungkit akulah jadi ngukit. Dan sebab dia buat apa-apa dia nak menguasai lah. Sebab dia yang banyak infak, dia yang banyak sumbang tenaga, dia nak menguasai lah. Dia nak jadi kepala ketua orang. Ada pesen gitu. Ada masjid, dia infak banyak lah. Orang kaya infak banyak, tapi bukan masjid dia, tapi dia infak yang paling banyak. 1 juta infak dia. Lepas siap masjid itu, dia segala-galanya. Bukan duduk kampung pun, duduk jauh, duduk KL. Tapi dia ni, dia remote, dia jaga belakang. Nak panggil orang ni, tanya dia dulu, tak boleh. Dia sekat. Akhir masjid tu malak kan malak pun. Duduk KL tu. Kok infak yang paling banyak. 1 juta dia infak. Dia nak kuasai. Ni. Apabila ada sekatan seumpama tu, masjid pun tidak aktif lah, malak jadinya. Malak tak malak pun biar. Orang ni kalau dia infak banyak-banyak, dia nak masjid tu makmur, sebab pahala banyak. Nak makmur masjid, serah kepada ahli. Kamu bukan ahli, kamu ahli dunia, duit banyak. Kamu bukan ahli masjid. Ahli masjid berjemaah waktu tu, ahli masjid berjemaah. Nak makmurkan masjid ni dengan ilmu. Nak makmurkan masjid dengan ilmu, serah pada orang berilmu, yang ahli, yang mengatur masjid. Tak, orang ahli dunia nak atur masjid, masjid dia malak, dia tak peduli, janji dia menguasai. Ada kot seumpama tu. Ada orang ni bukan dia pun masjid tu, bukan dia pun masjid. Masjid tu nenek. Masjid tu nenek adalah masjid tu nenek ni. Kan tak banyak mana dah. Masjid tu nenek ni dia anak cucu yang biar putus buat masjid batu. Masjid tu nenek tu comel lagi, boleh diambil manfaat lagi. Dan anak cucu nak projek, dia putus infak tu nenek,
dibuat bangunan batu, bukan hak duit bukan duit orang dah, duit kerajaan. Ada western gitu. Anak cucu yang putuh bangunan jadi bina oleh tok nenek. Ada yang bangunan masa lagi ada dengan tiang-tiang lama. Tapi kerana kis tiang tu lah, tiang tu tok ki aku tu. Tiang kerana tok ki dia. Dia nak menguasai masjid sebab tiang tu tok ki dia. Kata cabut lah tiang tu lain kali susah basta cucu dak reti kerana tiang tok ki dia. Tok ki dipikul kerana tak tahulah tiang tu jadi tiang masjid. Kerana tiang tok ki dia pikul, dia nak menguasai, tak boleh orang lain. Kalau tiang tu tok ki pikul, biar masjid tu makmur, biar tok ki hok punya tiang tu boleh pahala. Ada kok seumpama tu, padahal bukan hok dia pun. Tambahan kalau hok sendiri, mari mana timbul ungkitan. Ni ketika mengerjakan amalan tu bercampur dengan riak ataupun riak sepenuhnya atau mungkin. Lepas tu serah kepada Allah Ta'ala, serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bersyukur kerana masjid, madrasah yang kita banyak infak duit dengan tenaga dimakmurkan oleh orang kemudian. Yang infak banyak ni dia senyap je duduk belakang. Ada seumpama tu dia yang paling banyak, tapi kalau orang yang tidak berkenaan tak tahu. Yang bahawa selama ni bina masjid itu dialah yang paling banyak sekali. Masa dia infak orang pun tak tahu, lepas siap dah pun orang pun tak tahu, dan dia tidak ada sebarang peranan pada masjid. Dia hanya setakat jadi makmum je, duduk belakang-belakang jadi makmum je. Walahat dia yang paling banyak infak. Sebab apa? Diserah amal bagi Allah. Diinfak tu kerana nak pahala akhirah. Yang diinfak tu pun hakikinya bukan milik dia, milik Allah. Sebab Allah tidak minta infak daripada barang milik kita. Allah tidak minta infak daripada barang milik kita. Allah minta infak wa anfiqu mimma razaqnakum. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah oleh kamu dengan barang yang kami rezekikan kepada kamu. Tak minta hak dia, bukan minta hak kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infaklah kamu dengan barang yang kami rezekikan bagi kamu. Kita pun infaklah rezeki daripada Allah Ta'ala. Lepas infak, serah amal bagi Allah. Itu lawan kepada manu ungkit. Ungkit ni dia mencederakan amal, dan lawan azab dipeliharakan amalnya. Azab ni menyakiti. Contohnya tolong sangat, tapi tolong tu dalam bentuk menyakiti. Itu di antara yang boleh membatalkan amalan. Pelihara molek amal. Tolong orang, tolong comel-comel. Jangan tolong orang serta menyakiti. Ambil lah nak. Jadi menyakiti orang panggil. Jadi padahal ada seumpama tu dicampur kadang-kadang. Beri tu beri, tapi kadang-kadang menyakiti. Itu membatalkan sedekah tu sendiri. Bil manni wal azab, dengan ungkit dan dengan menyakiti. Beri, tapi dengan muka, dengan bibir. Ada kat website tu dah. Beri, tapi mecok. Jangan mecok dah. Mecok. Beri molek. Pelihara amal tu molek. Hak hati ikhlas molek. Hak luar ni buat molek. Beri molek. Kalau tak mau beri, beritahu molek-molek. Tak mau beri, sudah lah. Ni beri, tapi dalam keadaan menyakiti. Dan lawan nadamah itu tetap nafsu. Lawan menyesal tu tetap nafsu, tetap diri atas amal-amal kebajikan. Tetap di atas amal-amal kebajikan. Itu lawan pada nadamah. Dan lawan ujub, sebutkan minnah, zikrul minnah. Itu lawan ujub, zikrul minnah.
Sini sebutkan minnah. Sebelum ni kan zikrul minnah. Ni sebutkan minnah. Zikir tu sebutlah. Sebut apa? Ingat akan minnah, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujub ni membilang besar akan ilmu dan amal serta lupa ilmu dan amal tu adalah nikmat daripada Allah serta tidak takut Allah Ta'ala menarik kembali nikmat ilmu dan amal. Itu ujub. Lawan ujub, sebutkan minnah, ingat akan nikmat kurniaan daripada Allah. Membilang besar akan ilmu dan amal, membilang lebih akan ilmu dan amal. Memang kita bilang besar, memang kita bilang lebih. Kita sebut besar ilmu ni, kita sebut besar amal ni. Bila kita membilang, kita beranggapan ilmu amal ni lebih, dia akan keluar mulut. Orang ni apabila hati tu kasih, hati tu bilang lebih pada satu perkara, maka akan keluar di mulut. Mulut tu cerita bab ilmu, cerita bab amal, cerita bab ilmu, cerita bab amal. Kalau nasihat kok, nasihat ilmu, nasihat amal, nasihat ilmu, nasihat amal. Sebab apa gitu? Mulut dia sebut ilmu amal, nasihat ilmu amal, sebab dia bilang besar, bilang lebih. Ilmu dengan amal. Di hati kasih sesuatu, di hati pula bilang besar sesuatu, akan keluar di mulut. Ni di hati dia suka gapa, akan keluar mulut. Hati dia suka kepada sukan-sukan, maka mulut dia sukan-sukan lah. Hati dia suka kepada bola, mulut dia bola gitu nak pergi tempat. Atas masjid pun bola juga. Sebab apa? Nah, hati dia. Orang kan hati tu suka satu-satu perkara, suka ngai, mulut dia ngai. Hati pula jenis suka bining, mulut cerita bining lah, tapi tak bining-bining pun, cerita je. Dah dia suka bining, dia cerita bining, tapi tak mampu, tak buat-buat pun. Tapi mulut duk bining-bining tak jadi pun, suka tapi tak mampu. Jadi sebut mulut je lah. Orang kata kan, oh dengar pada cakap tu ramah dah bining, tapi tak ada ramah-ramah pun, dah tu cakap dia suka gitu. Tapi kenapa dah bining lebih? Sebab tak mampu. Ke ni? Maknanya akan keluar mulut. Kalau suka sesuatu akan keluar mulut. Bilang besar ilmu dan amal, mulut dia sebut semua. Mulut dia nasihat semua ilmu dan amal. Tapi kena hikmah lah. Kadang-kadang orang ni nasihat ilmu amal, orang pakai dia je lah belajar, dia je lah buat amal, dia gitulah pulaknya. Dan memang dari kitab Minhaj pun, di awal kitab bicara bab ilmu, ini nasihat dua. Nabi Imam Ghazali kata ilmu amal, itu dua. Nak nasihat, Imam Ghazali kata kitab Minhaj ni dua permata. Nasihat ilmu, nasihat amal, nasihat ilmu, nasihat amal, dua. Jangan cerah dua ni. Di awal pembicaraan berkaitan dengan akabah ilmu. Akabah yang pertama ilmu. Mengajar, menasihati, fikir. Nak fikir apa? Fikir ilmu amal. Fikir ilmu amal. Fikir ilmu amal. Dengan ilmu jadi orang yang beriman, dengan ilmu jadi orang yang beramal. Sebab tu ada sekolah dia Dar Batu Nam tu lah, Dar Batu Nam, ilmu, iman, amal. Betul tu. Dia slogan tau, slogan. Dinding dia tu lah, kita nak masuk dinding dia tulis ilmu, iman, amal. Betul. Dengan ilmu tauhid pergi pada iman, dengan ilmu fiqh tasawuf pergi kepada amal zahir dan batin. Ilmu, iman, amal. Tapi iman tu pun dia panggil amal dah. Iman tu panggil amal dah. Amal yang paling besar adalah iman. Sebab itulah dua, ilmu dan amal. Iman tu beramal dah lah.
berilmu bab tauhid, beriman mentauhidkan Allah. Beriman mentauhidkan Allah tu amal. Belajar tu ilmu, belajar tauhid ilmu, mentauhidkan Allah, beriman, berakidah itu amal. Jadi ilmu satu, amal satu. Ni nasihat ilmu amal, fikir ilmu amal. Kalau fikir iman amal, fikir iman amal ni lepas berilmu. Nak fikir iman dan amal lepas ada ilmu. Lepas berilmu comel, fikir iman kita ni macam mana lah. Sebab dia tuan uji je, sabar tak mari, redha tak mari. Fikir iman tak kuat ni, fikirlah. Lepas tu amal, fikir nak amal wajib sunat, tapi ilmu depan. Kalau ilmu tak ada, fikir iman amal, fikir kau mana? Tambah kalau bab iman pula, nak fikir kau akal macam mana kalau tidak bantu pada ilmu? Kadang-kadang ada ilmu, boleh fikir iman dan amal. Sebab tu comel kata ilmu, iman, amal. Tapi cukup dengan ilmu amal cukup dah. Sebab iman tu adalah amal yang paling besar. Jadi nasihat, ilmu dan amal, fikir dan pelotok ni, ilmu dan amal. Masa dia kata selain dua-dua ni tak ada faedah. Kalau di awal kita minhaj pembicaraan bab ilmu. Jadi apabila hati membilang lebih, membilang besar akan ilmu dan amal, maka akan keluar di mulut ilmu amal bilang besar. Tapi jangan lupa, kena ingat itu semua adalah nikmat daripada Allah. Kena zikrul minnah. Ilmu amal lupa itu datang dari Allah. Jadi ujuk ni bilang lebih ilmu dan amal serta lupa ianya datang daripada Allah, itu dia panggil ujuk. Lawan dia kekal membilang lebih, membilang besar ilmu dan amal, tapi serta menyebutkan minnah, ingat akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lawan hasrah. Lawan hasrah. Hasrah ni sesal. Lawan hasrah. Hasrah ni sesal lah. Hasrah ni an-nadam, sesal. Sesal, lupu amal-amal yang soleh, sesal. Wa amal tu dalam keadaan tanpa ikhlas, salah tu. Lawan dia itu menawan kebajikan, mendapatkan kebajikan. Kita wa amal dulu tapi sesal sangatlah. Amal kitanya buat tak buat lah, ataupun hak buat tapi buat dengan salah. Hasrah ni sesal kerana tinggal amal, ataupun sesal buat tapi lepas belajar kemudian Allah banyaknya lah tak betul, banyak tak betul buat tu, jadi sesal. Buat amal comel, buat amal comel, tapi tak ikhlas pula dah selama ni. Buat amal ni comel sangat, semayang dengan ilmu, baca Quran dengan ilmu, tapi semayang nak suruh puji, semayang sunat banyak, baca Quran nak suruh puji, baca Quran pandai, sesat atas lupu keikhlasan. Lawan sesat tu menawan kebajikan, mendapatkan kebajikan, kekalkan buat kebajikan sebanyak-banyaknya. Hak lepas tinggal lah, atau serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Tapi kalau hak dahulunya tinggal, hak kena qada lah. Hak kena qada sesat. Dulu tak semayang, sesat. Lepas sekarang ni mendapat menawan kebajikan, mendapatkan kebajikan. Mana pun ni kita qada balik, itu pahala yang wajib. Itu pahala yang wajib. Hak dahulu memang sesat, tinggal semayang, tinggal puasa, bertaubat dengan Allah.
Allah ampuni sekalian dosa. Dapat pahala taubat.